iaitu bekalan menuju akhirat. Manusia ini hakikatnya bukanlah seorang pemilik dunia. Dunia ini ada pemilik ini. Sebab itu berlakunya adalah antara pencipta dan dicipta. Pencipta adalah Al-Khaliq, kita adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memegang nama Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Sekiranya kalau kita tengok sesuatu lukisan ataupun kita tengok sesuatu benda yang sangat sedap untuk kita makan, sudah pasti kita akan tertanya-tanya, siapakah yang tukang buat makanan tersebut? Kan? Mungkin pada pertama ni kita tak nak tahulah siapa. Tetapi bila kita rasa, ya Allah, makin sedap. Dan kita inginkan, akhirnya kita akan nak tahu siapakah sebenarnya pembuat kepada makanan tersebut. Kalau makanan, biasalah, tentulah tukang masak. Begitu juga dengan alam ini yang Allah ciptakan, hatta diri kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah untuk mengenali akan diri kita, tetapi mengenali akan siapakah dia. Itulah tujuan hidup kita. Maka apabila tiba saja masanya, akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan menuju pada akhirat. Dan di situlah berlakunya ada beberapa yang dipanggil fasa-fasa dalam kehidupan. Kehidupan kita ini hanyalah sangat pendek kerana kehidupan akhirat itu adalah yang akan kekal dan tidak ada penghujungnya. Maka alangkah malang bagi seseorang iaitu sekiranya dia mengejar dunia dan dia membelakangkan akhirat. Kerana apa? Kerana dibimbangi nanti apabila akhirat nanti tidak ada satu pun pohon amalnya yang boleh dituai. Maka itulah hakikat kehidupan di dunia yang perlu kita renung. Renungan ini bukan berlaku kepada renungan melalui mata yang secara zahir, tetapi yang kita boleh renung melalui pandangan mata hati yang dipanggil basirah. Tapi dia berlaku juga kepada kedua-duanya, iaitu pandangan zahir memandang akan syariat, pandangan hati yang membenarkan akan hakikat. Di situ jugalah terlatihnya kepada kedua kebersamaan yang dipanggil jiwa kehambaan dan jiwa kekhalifahan. Hambanya, jiwanya untuk tunduk kepada Allah. Maka terlatihlah iaitu jiwa kekhalifahan. Khalifah ni bagaimana? Dia menyempurnakan akan syariat-syariat di dunia ini dengan sangat-sangat sempurna. Itu beza dia. Sebab itu dia ada hubungan syariat dan hakikat. Apabila sempurnanya hakikatnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan yang betul, maka syariatnya sebagai khalifah itu juga akan jalan pada yang betul. Mana mungkin akan dapat hakikatnya betul tetapi syariat ditinggalkan. Itu tak boleh. Maknanya ada something wrong somewhere. Tidak boleh berlaku seperti itu. Iaitu dia melebihkan akan hakikat sehingga dia terlupakan akan akhirat. Ataupun dia melebihkan kepada akhirat sehingga dia melupakan akan kehidupannya di dunia. Sibuknya beramal di atas dunia sehingga dia terlupa memberi makan kepada anak isterinya. Itu contoh. Ataupun dia terlalu mengejar akhirat sehingga dia terlupa adanya ibu dan bapa ni yang perlu dia santuni. Ini dia panggil tentang syariat. Terlalu mengejar akan hakikat untuk nak dapatkan dengan Allah, ma'iyah bersama Allah, kebersamaan bersama dengan Allah, takarubnya bersama dengan Allah, perbagainya selawat-selawatnya kepada baginda Nabi SAW sehingga dia terlupa akan tanggungjawabnya sebagai contohnya seorang isteri, contohnya seorang ibu, contohnya seorang pekerja kepada majikan. Dia tidak boleh dipanggil sempurna hakikat tetapi syariat ditinggal. Maka berlakulah iaitu dipanggil kedua dimensi tersebut. Maka itulah yang perlu kita renung sehingga baginda Nabi kita SAW dia pernah memegang bahu Abdullah bin Umar dan dia pesan kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, kau hiduplah di dunia ini seolah-olah engkau seorang manusia yang asing.
Bukan duduk kat dunia ini seolah-olah kita adalah orang yang pemilik dunia. Contoh macam tuan rumah. Tuan rumah dia dah biasa dengan rumah dia. Kalau tetamu, dia tak biasa dengan rumah tersebut, dia kena ada lagak dan juga cara sebagai seorang tetamu. Dia tak boleh masuk rumah dia, rumah orang buat macam rumah sendiri. Walaupun kadang-kadang tuan rumah ni dia berbahasa basi kita panggil kan. Dia cakap apa? Tak apalah, buatlah macam rumah sendiri. Itu dipanggil adab tutur kata. Tapi bila dia bagi lesen buat macam rumah sendiri, kita pun pergi masuk bilik dia kan. Kita pergi tidur atas katil dia, kita pakai barang dia, itu namanya melampau. So kita kena faham. Begitu juga dengan kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia ini, kita kena tahu kena ada kekangan kita sebagai seorang hamba. Kerana ada pemilik dunia ini. Dunia ini ada hak kepada pemiliknya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kau jadi asinglah di atas muka dunia. Jangan kau jadi pemilik. Ataupun Nabi pesan kepada Abdullah bin Umar, seolah-olah engkau sedang dalam satu perjalanan. Kita panggil musafir lah. Dan kau itu berjalan dalam merentasi sesuatu kawasan, satu tempat ke satu tempat yang lain. Maka betapa indahnya nasihat Nabi kita kepada Abdullah bin Umar ini kan, sehingga dia kata ada dua yang kita boleh panggil sebagai satu hikmah terhadap pesanan yang sangat pendek ini dalam kehidupan kita. Itulah tata cara baginda Nabi. Nabi ini halus, walaupun sangat pendek tetapi dia punya makna tu sangat luas. Yang pertama ni, pengajaran yang pertama Nabi berikan kepada Abdullah bin Umar bukan sekadar pada Abdullah tetapi kepada kita hari ini sehingga kepada anak cucu cicit kita yang akan datang. Iaitu yang pertama dia minta kita sebagai seorang yang sentiasa bermusafir di atas muka dunia. Okay, contohnya kalau kita ni nak pergi musafir ke Kuala Terengganu. Rasa-rasa kita pergi Kuala Terengganu 3 hari je. 3 hari 2 malam. Banyak tak barang kita bawa? Ada kita nak bawa satu almari baju, peta ais kita angkut sekali, alah-alah kaki, apa lagi kat rumah kita? Tidak. Kita akan bawa sekadarnya. Kerana kita akan tahu satu masa kita akan balik. Akan balik ke rumah. Maka jadikan dunia ini sebagai satu tempat permusafiran kita. Yang kita bawa hanyalah ataupun yang kita ada ini sekadar satu yang memberi kecukupan kepada kita. Sekadar cukup. Bukan sekadar yang akan memenuhi segala keperluan. Harap jelas maksudnya macam tu. Ataupun pertama kita kena anggap hidup kita macam musafir. Jangan buat hidup kita ni seperti kita ingin berpindah. Contoh kita nak pindah ke Terengganu. Apa kita buat? Kita bawa semua barang-barang kita, peti ais kita, meja makan kita, semua kita akan bawa sebab apa? Kita akan berpindah ke sesuatu tempat. Tapi Nabi tak ajar kita macam tu. Kerana apa? Kita akan pindah daripada satu alam ke alam yang lain. Iaitu daripada alam dunia, kita akan pindah ke alam barzah. Apa yang kita bawa? Tak ada apa kecuali amal sahaja. Amal yang bagaimana? Amal yang Allah terima dan amal yang tidak mensyirikkan Allah. Itulah dia. Maka ketahuilah kita tidak akan berpindah di alam dunia menuju ke alam akhirat. Mana mungkin? Tak mungkin. Perpindahan kita hanyalah kita bawa amal kita sahaja. Sebab kita di dunia ibarat seperti bermusafir. Di alam akhirat nanti, itulah baru alam yang dinamakan alam yang nyata. Sebab itu dalam kita punya pembelajaran ataupun murajaah kita sakaratul maut, apabila kita punya roh dah sampai pada kerongkongan ini, barulah kita kata apa? Kita cakap pada malaikat, wahai malaikat, aku baru rasa selama ni aku bermimpi. Dah sampai nyawa ni nak pergi tarik pada kerongkong nak keluar daripada jasad kita ini, baru kita kata pada malaikat, ya Allah, boleh tak Allah kau kembalikan aku kepada alam dunia untuk aku melakukan amal ibadat? Masa tu dah tak boleh dah. Sebab masa itulah kenyataan dalam kehidupan kita, baru kita bangkit. Baru kita sedar
Yang kita sedang lalui ini adalah alam yang dipanggil sebagai satu fata morgana. Ada lagu kan? Alam tipu-tipu. Kita boleh sentuh, kita boleh rasa, tapi kita tak boleh bawa ke alam sana. Berbanding dengan kita nak buat amal kebaikan. Siapa yang kat sini boleh nampak amal kebaikan dia, bila dia buat amal, dia dapat pahala? Boleh nampak tak? Tak ada. Itu dipanggil alam-alam yang kita tidak nampak. Alam ghaib. Apabila kita buat sekian bin sekian, nanti Allah akan sediakan kita di sana istana. Apabila kita sekian bin sekian, kita nampak tak? Tidak nampak. Tetapi kerana adanya iman dalam jiwa kita, kita mempercayai. Maka pengajaran yang kedua, Nabi suruh kita pandang dunia ini seolah-olah ia hanya sebagai tempat persinggahan sahaja. Bukan tempat yang kekal. Sebab hakikatnya kita akan kembali kepada kampung halaman kita dan kita hanya singgah sekejap daripada hentian kita ni. Inilah hentian. Ada ulama yang dia bawa satu cerita ataupun membawa satu apa kita panggil stimulasi. Contohnya kan, kita ni pergi belayar. Belayar sampai dekat satu pantai. Satu pantai itu kita akan berhenti kat situ. Adakah kita berhenti kat situ, kita akan bina rumah, kita akan buat macam-macam, kita akan buat macam-macam perkara? Mana mungkin? Tidak akan mungkin. Sebab tujuan kita bukan nak pergi pantai itu. Kita nak pergi pada pantai yang lain. Maka di situlah sebenarnya berhenti di satu pantai itu adalah untuk kita menyediakan bekalan-bekalan kita untuk pergi pada tempat tujuan yang asal. Rugilah kita kalau kita berhenti kat tepi pantai tu, lepas tu kita buat rumah, kita habiskan makanan kita semua kat situ, kita pun berpenat-penat kat situ sebab kita tahu tujuan kita bukan pantai tu. Tujuan kita mungkin di laut lain. Maka kita tak akan buat macam tu. Kita akan ambil bekalan-bekalan yang boleh kita bawa untuk meneruskan perjalanan kita pada tujuan yang asal kita. Kita tak tahu berapa lama lagi perjalanan kita. Maka kita duduk kat pantai itu seketika untuk mengaut, mengambil hasil-hasil untuk meneruskan perjalanan kita pada tujuan yang asal. Itulah dalam kehidupan, hakikat kehidupan kita. Ini semua fata morgana yang kita akan tinggalkan. Dan kita kena tahu untuk mengetahui semuanya benda ini adalah dengan adanya ilmu. Ilmu itu sangat penting dalam kehidupan. Bukan ilmu yang bersifat kepada keduniaan, tetapi ilmu yang menyebabkan terdidiknya jiwa kita kepada dunia akhirat. Terdidiknya jiwa kita bahawa kita tahu siapakah sebenar-benar diri kita. Supaya tidak timbul walau sekelumit benih sebesar biji sawi untuk mengagungkan diri kita. Tak boleh. Maka di situlah kita perlu memuhasabahkan diri. Berlakulah perjalanan-perjalanan yang dipanggil sebagai tazkiyatun nafs. Maka jangan kita hari ini berlengah-lengah masa. Dan insya-Allah saya akan buat satu kuliah ataupun satu program untuk penutup bulan 12 2022 ini, insya-Allah pada tarikh kalau tak silap saya 24 hari bulan. Siapa yang berkesempatan boleh join untuk kita buat bagaimanakah kita punya visi dan misi pada tahun 2023. Kali ini kita akan buat lain daripada yang lain. Kita akan membawa dari erti kata lain bagaimana kita nak kehidupan kita yang berlaku pada tahun 2023. InsyaAllah kita akan pandu. Saya akan pandu bagaimanakah untuk kita menyedarkan. Bukan kerana saya hebat, tidak. Tetapi saya sebagai seorang sahabat yang sering ingin mengingatkan diri saya khususnya dan bersama dengan yang lain untuk kita bersama-sama selamat sehingga di alam akhirat. Itulah sebenar-benar yang dikatakan sahabat. Kita kalau bersahabat ini bukan sahabat yang hanya selamatkan dia di atas dunia. Tidak. Kita tak habis di situ. Tetapi kita nak ingin selamatkan diri kita dan juga sahabat kita sehingga pada akhirat nanti. Sekiranya dia terleka dan terlalai, pastilah kita akan nak selamatkan dia. Bukan kerana nak selamatkan dia saja, tetapi nak menyelamatkan diri kita. Maka tahun 2023 akan ada satu gambaran yang sangat baru dalam kehidupan kita di mana akan adanya KPI diri kita sendiri. Mana yang kita nak tuju, mana yang kita nak lorong, mana yang kita nak adakan deadline. Kerana apa? Sebenarnya kematian kita itu
akan terhasil dengan apa yang telah kita guideline-kan, apa yang telah kita KPI-kan, apa yang telah kita lorongkan dalam kehidupan kita. Kalau orang marketing pun dia buat benda yang sama, mana mungkin dalam kematian kita lupa untuk marketkan kita punya kebaikan amal kita untuk sampai pada hari akhirat. Maka jangan kita lengah-lengahkan masa, jangan kita habiskan masa dengan selaku perkara-perkara yang sia-sia atas muka dunia ini. Jangan. Sebab kita ni dah cukup banyak dosa. Jangan ditambah-tambah dosa. Dosa yang paling ringan untuk kita ditambah-tambah tanpa kita sedar adalah menyebarkan fitnah. Itu satu lah. Yang berada hari ini dalam polemik-polemik media sosial hari ini adalah dengan mudahnya nak share-share benda yang kita tak tahu, akan pertamanya kesahihannya, yang keduanya halalan thayyibannya, yang ketiganya kita tak tahu mana satu betul dan mana yang satu benar, kita dapat je kita share. Itulah perkongsian pahala yang paling mudah untuk kita sampaikan. Kalau bukan sebab kita, bukan kerana diri kita, tak payahlah kita nak memudahkan menambah dosa. Takut-takut ianya satu perkara yang sia-sia sehingga memadamkan amalan-amalan solat tahajud kita. Memadamkan amalan-amalan selawat kita yang berpuluh-puluh minggu ini. Memadamkan segala amalan-amalan sedekah jariah kita. Maka jangan. Ini kena ada ilmu. Kata diri saya sendiri pun, kita share lah benda-benda yang baik. Kalau benda yang tak baik, kita tak tahu sahih atau tidak, pertama kita biarkan. Keduanya, kalau kita nak tahu juga, carilah sumber rujuk yang dipanggil sebagai untuk kita ketahui. Ahli zik, mereka yang mengetahui. Allah ada cakap dekat dalam Al-Quran. Carilah ahli zik yang mengetahui. Maka, wahai pemilik hati sekalian, apabila kita berazam bagi membuat sesuatu pekerjaan yang baik lagi soleh, maka jangan ditangguh-tangguh. Sifat tangguh ni sebenarnya Allah pun tak suka. Apatah lagi baginda Nabi kita pun tak pernah ajar. Kadang-kadang kita ni rasa macam, nak sedekah lah. Terdetik je terus buat. Jangan, nantilah dulu tunggu saya kaya dulu baru sedekah. InsyaAllah kaya pun tak akan sedekah. Nak buat kebaikan, ingat nak tolonglah orang tu tapi tunggu badan saya sihat sikit lah. InsyaAllah bila kita sihat kita tidak akan buat. Apa lagi? Ya nantilah, saya ingat saya adalah. Tapi saya rasa saya belum sempurna lagi ilmu saya. Nanti tunggulah saya dah rasa saya dah sempurna ilmu baru saya menyampaikan. Jawapannya insyaAllah sampai bila-bila kita tidak akan menyampaikan. Kerana yang menyampaikan itu bukanlah kerana kesempurnaannya. Tidak. Kerana yang menyampaikan itu adalah mereka yang penuh ketidaksempurnaan. Tetapi daripada barakah-barakah majlis ilmu inilah yang akan mencapai kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan terbiasa dengan sikap bertangguh kerana ia adalah sebahagian daripada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila berada pada waktu pagi, maka jangan kau berharap datangnya waktu petang untuk memulakan amal soleh. Dah datang waktu pagi, tak apalah petang karanglah saya mengaji. Datangnya waktu petang, malam nantilah saya mengaji. Jangan sampai keadaan sebegitu. Dan apabila berada pada waktu petang, jangan pula kau berharap esoknya untuk mengerjakan amal soleh. Kerana takut-takut esok itu adalah hari terakhir dalam hidupmu. Maka inilah yang dikatakan, benarlah dunia sebagai satu rumah tumpangan, istana yang hakiki akan menanti di akhirat kelak. Istana, tunggulah masing-masing ada istana. Bak kata Ustaz Wadi, seorang ni ada beratus beribu istana. Seorang-seorang ni punya banyak istana. Kita pun kalau hari ni rumah kita, kalau ada rumah kita seperti istana, satu hari pun kita tak habis nak jalan. Tetapi di sana nanti sifat kita sangat-sangat mudah bosan. Maka satu hari je kita habiskan satu istana. Esok kita pergi lagi istana lain. Esok lagi kita pergi pada istana yang lain. Maka jangan khawatir ataupun janganlah rasa lelah atau kecewa sekiranya hari ini doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak berlaku di alam dunia. Allah simpankan di alam akhirat, itu lebih baik. Tapi jangan pernah lelah untuk kita berdoa. Kerana sifat Allah itu dia mendengar as-samik dan dia juga bersifat al-mujib yang maha mengabulkan.
Kalau dia tak kabulkan di dunia, yakinlah dia akan kabulkan di akhirat. Maka banyakkan tanam pohon yang membuahkan pahala, kerana kita akan dapat memetik rahmat dan dapat berehat dalam istana bahagia buat selama-lamanya. Tetapi jangan ditanam pokok yang beracun dosa. Bukan sahaja tiada hasil untuk kita petik, malah lebih malang lagi kita bimbang akan dihukum tidak henti-henti di akhirat kelak. Maka rugilah kita. Tapi bukan kata hari ni pohon racun ni bukan saja nak tunggu akhirat. Hari ni pun kita dah boleh membina pohon racun. Bagaimana? Melalui media-media sosial kadang-kadang. Maka kita tengoklah media-media sosial kita, takut-takut adanya perkara-perkara yang kita lakukan sehingga kita terlepas pandang, menjadikan ia kepada tontonan-tontonan mereka-mereka yang tidak menjadi wajib pada diri kita ataupun halal pada diri kita. Kita check balik status-status kita. Takut-takut kadang-kadang kita marah, ini terlepas pandang, kita pun update status. Allahu Akbar. Itu ya untuk kita clearkan. Selagi mana mudahnya pahala, mudahnya juga dosa. Banyakkan pahala, senang dia ajak orang buat kebaikan. Kalau hari ni, kalau kita ambil contoh dalam kita punya selawat tafrijah. Mula-mula dulu kita seorang, kita ajaklah sekian. Katalah ajak kawan kita. Kawan kita ni aman sampai hari ni. Kita yang tukang ajak ni dah hilang lah, dah tak ada lah. Tapi mengalir tak pahala yang tukang ajak? Masih lagi mengalir. Tapi mengalir pahala yang mengajak adalah. Tidak ada pahala dalam dia mengerjakan. Alangkah bagusnya agar kita ini bukan saja dapat pahala mengajak, tetapi dapat juga pahala mengerjakan. Itu lebih bagus. Lagi ramai kita ajak mereka berselawat, lahirnya cinta mereka kepada baginda Nabi, menitiknya air mata mereka kepada baginda Nabi, akhirnya dia rasa takarubnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih besar nikmat dan lebih besar ganjarannya berbanding dengan kita nak pandang pada pahala. Itulah sebenarnya bagaimana kita nak spread out untuk membawa kepada kebaikan. Benda yang mudah kita mudahkan, benda yang sukar janganlah kita ikut. Moga-moga ia dapat memberi satu inspirasi buat diri saya khususnya dan amnya buat semua, dan moga-moga Allah memberikan kepada kita pilihan-pilihan Allah kepada kita agar Allah tidak melekakan kita dengan dunia yang bersifat fata morgana. Jangan Allah uji kita dengan sesuatu benda yang kita lemah sehingga tergelincirnya kita daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Sekadar itu saja daripada saya. Moga-moga memberi manfaat. Yang kurang itu pastinya lah daripada saya. Yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah kabulkan segala